Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita baru sampai ayat 4 ya. Ayat 4 kita dah buat dah makna. Okey, ayat 4 ni dia berkait dengan ayat 2. Ayat 2 tu ayat 2 sini. Okey. Ayat 2 ni Allah nak cerita Quran ni turun sebab apa dia bagi dua. Satu ni amaran dia kata. Amaran azab yang teramat-amat keras satu. Yang kedua wa yubasyirul mu'minin, nak bagi berita baik untuk orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kita dah tengok dah siapa sebenarnya orang beriman, ciri-ciri orang yang beriman yang sebenar-benar beriman ya dekat sajadah tu. Lepas tu amalan soleh ni apa maksud amalan soleh ni? Kena ikhlas, kena ikut sunnah Nabi. Lepas tu kita dah cakap pasal ajron hasanah ni apa dia, balasan yang baik ni apa yang dimaksudkan dengan balasan baik. Tapi dalam ayat 2 ni liun zero bagi peringatannya ayat 2 ni dia bagi peringatan tentang azab Allah. Azab yang teramat-amat keras tapi dia tak cakap untuk siapa. Okey, siapa boleh buka muka bila kita kat dalam kelas elok kita buka muka lah bersemuka ya. Okey, dalam ayat 2 ni dia tak bagi tahu azab yang teramat-amat keras ni untuk siapa. Dia bagi tahu dekat ayat 4. Okey so dia bersambung. Azab yang keras tu dia nak bagi tahu untuk siapa? Ni. Untuk ia memberi peringatan. Bagi peringatan siapa? Alladzina qalu ittakhadallahu walad. Dia kata untuk peringatan ni untuk orang yang berkata Allah tu ada anak. Okey, khusus peringatan ni amaran ni termasuk tak untuk orang yang membohong, untuk orang yang makan riba, untuk orang yang minum arak, termasuk tak? Quran ni bagi tak peringatan untuk orang-orang macam tu, orang yang buat dosa lah basically. Bagilah kan? Bagi peringatan untuk semua orang yang buat dosa, tapi Allah khususkan. Allah khususkan ni dan memberi peringatan, dia khususkan ni golongan yang kata Allah ni ada anak. Okey, kita tengok siapa yang di dalam Quran disebut siapa yang kata Allah ni ada anak. Okey, kita tengok dulu golongan dia. Satu. Tulis sini lah Satu Kristian lah. Okey. Kristian ni kita faham lah Dia kata siapa anak Allah? Nabi Isa. Alaihi salam Dia kata Nabi. Ini kita semua tahu sebab kita biasa jumpa dia kat dalam negeri kita kan. Orang Kristian kita biasalah jumpa dalam negeri kita. Kita biasa tengok gereja dia kan. Jadi kita tahu memang dia kata Nabi Isa tu Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Jadi ni tak ada masalah dalam Quran pun dia sebut Allah tegur kan jangan sebut tiga dia kata. Nanti Nabi Isa turun nanti Allah tanya betul ke suruh cakap dia Tuhan. Dia kata tak ada, dia tak ada kata suruh cakap dia Tuhan. Tapi tu semua clear orang Kristian. Orang Kristian ni awal-awal masa Nabi Isa bagi apa dengan Injil dia berdakwah dengan Injil. Diorang tak percaya Nabi Isa tu anak Tuhan, tak percaya. Kepercayaan anak Tuhan ni dah lambat I think about maybe third or fourth century macam itulah 300 lebih masa tu diorang berjumpa dekat Council of Nicaea tu. Dia nak berbincang sama Allah apa ciri-ciri sifat-sifat anak Tuhan macam itulah. Jadi kepercayaan Nabi Isa anak Tuhan ni bukanlah dari zaman Nabi Isa tu. Dia a bit later bila diorang dah sesat sikit tu lah. Awal-awal tu Yahudi yang beriman dengan Nabi Isa ni dikira Muslim lah. Dia beriman dengan Nabi dia. Siapa yang ikut Nabi Isa, yang ikut Injil betul-betul, dikira Muslim. Macam kita ikut Nabi kita. Macam Yahudi yang ikut Nabi Musa. Tu semua orang Islam lah zaman tu. Okay. Kristian ni siapa? Kristian yang kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Ni tak ada masalah. Okay. Yang kedua, Yahudi. Yahudi kata tak Allah ada anak. Kata apa? Tak kata. Kata Yahudi kata ada anak Dia kata Yahudi ni ini kita tak biasa sebab kita tak ramai Yahudi kan. Kita tak ada Yahudi. Jadi kita tak berapa expose dengan kitab dia, dengan pengajaran dia, dengan dia punya apa kata-kata dalam Old Testament dia tu kan, dalam kitab Taurat dia tu, Talmud dia tu. Okey. Yahudi ni dia kata Allah ada anak. Dekat mana dia kata Allah ada anak? Tengok Taubah. Dia cerita dalam Quran Ni dalil dalam Quran. Allah cerita. Yahudi ni kata Allah ada anak. Tengok Taubah. Taubah ayat Taubah ke 9. Ayat 30. Kita tengok ayat 30. Okey, tunjuk Okay, ayat 30. Wa qalatil yahud, dan telah berkata oleh Yahud. Okey. Ni dia kata anak Allah. Anak Allah nama apa?
Dia bagi nama dalam Quran diberitahu nama yang dia. Okey ni Oh. Orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani kata Al-Masih itu putera Allah. Okeylah, inilah dia At-Taubah yang bagi tahu kita siapa golongan yang berkata Allah ada anak ni. Inilah dia ayat At-Taubah ni. Kalau orang cakap bukan kita reka-reka Allah bagi tahu kita. Memang dia kata macam ni. Tapi Kristian ni kita biasa dengar. Tapi Yahudi ni kita tak biasa bergaul dengan dia kan. Jadi kita pun tak berapa tahu nak apa dia punya kitab. Tapi dia bagi tahu Uzair. Uzair ni dia kata putera Allah. Okey, itu dalil. Okey, ada dua pendapat ulama. Siapa Uzair ni? Uzair ni siapa Kita ceritalah. Uzair ni siapa sebab nama dia disebut dalam Quran. Pendapat ada dua pendapat. Pendapat yang kuat kata Uzair ni bukan nabi. Dia ni satu orang yang soleh lah. Uzair ni seorang yang soleh itu jadi budi yang soleh. Dia ikut zaman mana semua tak diberitahu. Tapi Uzair ni bukan nabi. Itu satu. Itu pendapat yang kuat lah. Kata Uzair ni seorang lelaki yang soleh. Pendapat kedua, dia kata Uzair ni ialah lelaki yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah tu. Yang lelaki yang hidup mati balik tu. Tahu tak cerita tu ke tak tahu? Okey. Kita tengok Ada cerita kan? Allah kata yang lelaki itu, dia kata bagaimana Allah membinasa, menghidupkan balik negeri yang dah mati. Lepas tu Allah matikan dia, lepas tu Allah hidupkan dia balik. Ini exception orang yang dah mati hidup balik. Dalam ayat, dalam Baqarah dia cerita. Ni yang dipukul dengan ekor. Bukan. Itu apa? Bukan. Itu yang cerita lain. Itu yang cerita Baqarah yang pasal lembu. Ini bukan. Ni Allah ada cerita sekejap Baqarah 259. Okay, kita baca cerita kisah dia. Dia cerita kat sini. Panjang-panjang cakap Arab tu tak payahlah kita baca ni. Dia kata, dia kata, kamu tak perhatikah orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh. Dia satu negeri ni dah biasa, dah binasa. Dia pun kata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Macam dia wondering lah. Okey. Pendapat ulama kata ni lelaki ni, orang rajulun ni, lelaki ni Uzair. Tapi pendapat lah, ni tak ada hadis tak ada dalam Quran, tak disebut. Siapa Uzair ni, tak sebut. Pendapat ulama. Satu tadi kata dia one person, seorang lelaki yang soleh. Itu yang kuat sebab tak dibercerita. Lagi satu pendapat kata dia lelaki ni lah yang cerita dalam kisah ayat 259 ni. Lelaki ni lalu satu negeri itu dah binasa. Dia pun kata macam mana Allah nak hidupkan balik negeri ni dah hancur. Lalu Allah matikan orang tu 100 tahun. Kemudian hidup balik. Kalau ikut cerita kalau baca dalam kitab-kitab ni, kisahnya dia mati tu, makanan dia tu sebelah dia tu panas lagi. Makanan dia panas. Lepas tu mati 100 tahun. Lepas tu Allah hidupkan dia, makanan dia tu panas lagi. Tapi kedai yang dia tunggang tu mati dah. Dah jadi hancur dah. Kalau ikut kisah dia lah. Okey. Tapi ini dalam Quran dia cerita macam ni lah Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal? Dia dah hidup balik ni. Allah tanya dia, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia pun jawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dia perasan dia macam take a nap lah. Allah kata, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Dia kata, lihat kepada makanan dan minuman you yang belum lagi berubah. Itu dalam kitab dia cerita tu panas macam kita bawa beli TO lah. TO panas kan kita bungkuskan. Bawa balik, panas macam tu lah. Terpaksa dia ingat dia baru take a nap macam. Tengok dia kata makanan tu tak berubah tapi tengok kat kedai dah jadi tulang belulang dia kata. Itulah dia kami jadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang kedai tu, kemudian dia buat balik, susun balik tulang belulang tu, membalut je dengan daging, hidup balik kedai tu. Ini cerita yang diceritakan. Ini ayat Baqarah 259. Pasal lelaki ni lah mati hidup balik. This is one of the exception. Kita cakap dah mati tak boleh hidup balik kan. I pernah cerita, I tak ingat ni dalam kat mana kita cerita masa kita buat tadabbur, I tak ingat. Tapi ada sebut yang mati hidup balik ni ada exception dia yang inilah. Satu, yang Nabi Isa hidupkan orang mati tu. Itu satu cerita ni lah. Orang lelaki ni mati Allah hidupkan balik. Yang lagi satu tu yang Baqarah yang cerita Yazid cakap tu. Yang dipukul kan, dia hidup, dia cakap tu yang bunuh saya, lepas tu dia mati. Ya, okay. Kejap aja, kejap dia yang dia hidup balik. 3 orang aja. Kalau tak, dah mati memang tak boleh hidup balik. Allah kata dah mati tak boleh hidup balik, kecuali yang ni. Pendapat ulama kata Uzair ni yang dikatakan anak Allah ni, inilah dia yang dalam cerita Al-Baqarah tu. Okey,
Ya, tak apalah, tak disebut nama. Ini kisah, tapi ini kisah benar ke tak kisah benar? Kisah lelaki ni pergi kat kampung, pergi kat satu negeri, dia Benar. pun kisah benar. Tak Dah benar. jadi sebab Allah rakam dalam Quran. Kisah ni memang betul jadi. Tapi tinggal lagi Allah tak beritahu kita siapa manusianya, zaman mana, negeri mana. Tak tahu, bila tak tahu tak penting. Pengajaran untuk kita bukan tu. Pengajaran untuk kita kekuasaan Allah. Yang mati itu Yang mati senang je itu Allah nak semua. hidupkan. In fact, yang mati itu kalau dia nak hidupkan, makanan dia tak busuk 100 tahun, senang je Allah buat. Kalau dia nak matikan keldai itu, nak hidupkan balik jadi keldai biasa pun senang je Allah. Itu pengajaran untuk kita. Bukan nak kita pergi selisih, nak cari siapa Uzair ke tak Uzair, betul ke tak betul. Ini pendapat je lah. Allah tak bagi tahu, tak penting. Okey, itu dua kita dah cakap. Yahudi dia kata siapa? Uzair. Dia kata Uzair anak Allah. Okey, golongan ketiga ada tak? Siapa lagi kata Allah ada anak? Golongan Quraisy tak? Golongan Quraisy Yang, musyrikin lah. yang anak Golongan perempuan dia, malaikat betul, yang malaikat anak perempuan musyrikin. Musyrikin Mekah lah. Kalau ikut cerita ni dalam Quran ni, Allah cerita ayat ni, dia nak refer kat tiga ni lah. Tapi bila kita bawa ke zaman kita ni, satu, dua ni still relevant tak today? Masih lagi lah kan? Sebab kitab diikut macam tu. Musyrikin Mekah ni dah tak ada lah. Tapi kita ramai tak musyrik yang tembah berhala ada. zaman kita? Ramai. Ada. Tapi cerita ni masa ni Nabi tengah bercerita dekat musyrikin Mekah lah. Yang dia nak kata ayat ni, bila dia cakap pasal ayat ni, ambil Allah ada kata Allah ada anak ni, dia nak bagi tahu ni lah tiga golongan dia. Tapi kalau kita bawa ke zaman kita, musyrikin Mekah ni siapa equivalent orang sembah berhala ni? Musyrikin yang mensyirikkan Allah ni orang Hindu kan? Lagi pagan lah kan? Pagan ya. Pagan-pagan yang kat Scandinavia, Viking tu, yang Thor apa semua tu kan? Lagi yang Roman tu, yang Jupiter lah, yang Zeus lah, kan? Yang Roman, yang Greek kan? Greek, macam-macam nama-nama Tuhan dia tu kan? Sembah berhala. Itulah dia. Sembah-sembah berhala ni. Okey. So, tiga golongan. Golongan musyrikin Mekah ni, dia kata malaikat anak Allah kat mana? Dekat Nahl. Tengok. Ni semua dicerita dalam Quran. Dia ada dalil. Jadi, kita kena tahu dalil. Sebab Allah cerita. Surah Nahlu 16. Ayat 57. Okey, cuba baca. Dia kata, mereka tu musyrik lah. Menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Ni mereka ni cerita kat atas tu lah. Anak-anak perempuan tu siapa? Malaikat. Dia kata, ini satu. Dalam Quran dia kata, malaikat tu anak-anak perempuan Allah. Dia kata, kan? Lepas tu Allah pun cakap, macam mana dia bagi ke Allah anak perempuan? Sebab anak perempuan ni anak yang dia tak suka. Kan dia tanam anak kan? Zaman dulu kan? So Allah kata, ada ke patut anak perempuan yang dia tak suka tu, yang dia kalau dapat anak perempuan, muka dia masam, lepas tu pergi tanam hidup-hidup. Tapi untuk Allah dia bagi anak perempuan, untuk lelaki dia ambil. Benda yang dia suka kan? Allah tempelak dia kan? Okay, ini satu. Lepas tu dekat tengok An-Najm. Surah An-Najm. Ni pun cerita dalam Quran juga. Okey, 53 surah 53 ayat 19. Dia kata siapa anak Tuhan? Allah tegur patut ke kamu orang musyrik ni anggap ni Al-Lata ni nama apa? Nama berhala dia Berhala dia. Al-Lata, Al-Uzza dengan Manah. Wa Manah. Ni Manah ni sebagai anak perempuan Allah, ni Allah kata patut ke kamu ni orang musyrik? Dua dia kata malaikat tu anak Allah, dan dia kata ada berhala yang tiga ni Allah lah, anak Allah lah. Allah tu dia ngaku satu. Tinggal lagi dia mempersekutukan, tu pasal kita panggil dia musyrik. Dia mempersekutukan, dia mengaku Allah tu Rabb tu. Yang jaga dia tu dia panggil Allah pun. Okey, ini sidebar lah sebab kita cerita sementara kita dah sebut ni nama-nama tadi apa? I tunjukkan sini lah. Nanti apa tadi dia kata? Uzza, Al-Lata, Manah. Okey. Manah. Yang penting ni dua ni Ini semua nama-nama berhala kat Mekah. Yang dia kata ini patut ke? Allah kata bagi kata berhala-berhala ni anak-anak perempuan Allah. Okey. By the way aja Abu Lahab, siapa bapa saudara Nabi? Abu Lahab.
Ah, Abu Lahab nama betul dia apa? Abdul Uzza. Hamba Allah lah, hamba Tuhan lah basically tapi dia ambil nama berhala Uzza. Abu Lahab ni knowledge je lah bagi tahu Jangan tak tahu Abu Lahab apa ni tabat syada Abi Lahab Lahab kan? Dia Abdul Uzza nama sebenar dia. Okey. Lagi bapa saudara dia Abu Lahab ni dia anak seorang, anak tunggal. Isteri dia mak dia tu dia seorang lah dapat anak. Sebab Abdul Muttalib tu banyak isteri dia. Lepas tu ada saki lagi isteri dia dapat anak Abdullah uh, ab- bap- bapa Nabi lah salam Abdullah dengan Abu Talib. Pasal ada anak-anak perempuan dia tapi yang adik-beradik dengan Abdullah Rasulullah ni Abu Talib tu pasal Abu Talib yang bela dia sebab dia adik-beradik seibu sebapa dengan Abdullah ayah Nabi tu. Abu Talib ni nama dia apa? Abdul? Dia tak tahu. Abdul Manah. Nama betul Abdul Manah nama dia. Lepas tu ada lagi isteri lagi. Dia banyak isteri dia. Adik-beradik siapa? Al-Abbas. Siapa lagi bapa saudara? Hamzah. Atau adik-beradik. Lepas tu ada Safiyah. Tak ingat lah. Okey. Yang masuk Islam, yang nama bukan nama berhala tu. Al-Abbas, Hamzah, sudahnya jadi Muslim lah. Beriman. Yang nama berhala ni, tak. Yang dua ni, dia tak beriman. Kita bawa kali jauh lah. Abdul Uzza dengan Abdul Manah tak beriman sampai mati. Al-Abbas dengan Hamzah dua-dua beriman. In fact Hamzah tu, nanti Hamzah tu jadi apa? Penghulu segala syahid kan? Dia mati di perang Uhud kan? Yang dicincang-cincang badan. Al-Abbas ni nanti dapat anak siapa? Yang paling famous dia? Ibn Abbas. Ibn Abbas ni lah yang Nabi kata, kalau nak belajar tafsir, belajar kat dia. Dia paling pandai mentafsir Quran. Ibn Abbas kita selalu dengar kan dia anak Abbas. Dia sepupu Nabi lah. Itu saja nak bagi tahu sejarah sebab kita duk baca benda ni. Okey, sambung. Jadi berhala-berhala ni apa ni orang Yahudi orang musyrikin kata itu anak. Okey. Sekarang ni kenapa Allah bagi amaran khusus dalam ayat ni? Habis dah dah cerita ni. Kita dah cerita siapa ni alladzina qalu takhazallahu walada. Siapa orang ni? Dah tahu Kristian, Yahudi, musyrikin. Semua dicerita dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Allah cakap amaran ni khususnya untuk diorang ni. Yang kata Allah ni ada anak. Dan golongan ni Allah cerita siapa dalam Quran. Okay. Kenapa? Kenapa khusus untuk diorang ni? Orang lain dapat tak amaran ni? Memanglah kan orang minum arak ke, apa lagi yang dosa besar, bunuh orang ke, mencuri ke, ni semua dosa-dosa. Semua dapat azab yang keras daripada Allah. Tapi banyak tu yang dosa-dosa tu Allah khususkan 3 golongan ni. Orang yang mensyirikkan Allah yang kata Allah ada anak. Kenapa? Kenapa? Sebab kita kena fikir kenapa Allah bagi amaran dekat orang yang 3 ni. Sebab pada Allah mengatakan Allah ada anak ni lah kekufuran paling besar untuk dia. Itulah message untuk kita. Kalau kita mensyirikkan ni, mengatakan Allah ada anak ni, kekufuran yang sangat besar. Ini yang lagi satu dia besar, durhaka paling besar, lagi satu dia paling bahaya untuk orang beriman. Itu pasal dia bagi tahu khusus ni. 3 golongan ni. Paling bahaya untuk orang Islam. Okey. Sebab dia khususkan. Jadi bila Allah bagi tahu, maknanya yang 3 ni paling teruk lah. Paling tak bagus. Paling jahat. Okay, sekarang kita tanya diri kita. Sekarang kita tanya diri kita. Masyarakat kita hari ni. Kita rasa 3 ni bahaya ke? Kita sibuk fokus kepada golongan apa? Golongan LGBT. Katakanlah Pak ini semua orang tahu kan? LGBT. Katakan. Mana lagi bahaya? Mestilah yang 3 lagi bahaya. 3 golongan. Mestilah 3 lagi bahaya sebab Allah dah cerita dalam Quran LGBT tak ada. Okay, Allah cerita yang ini lagi bahaya sebab Allah khususkan amaran ini untuk dia. Macam mana kita tahu? Sebab ramai-ramai Nabi, semua Nabi menghadapi ni. Yang orang kata anak Nabi Isa kan?
Nabi Musa kan. Nabi-nabi dulu-dulu, Nabi Nuh kan sembah berhala kan dia orang. Nabi kita yang Nabi Ad yang apa tu rasul-rasul dulu ni semua menghadapi tiga ni. Yang menghadapi LGBT ni siapa? Satu je. Dalam Quran diceritakan hanya satu nabi aja yang menghadapi ni LGBT ni. Nabi Lut je. Betul. Majoriti menghadapi 1, 2, 3 ni kan. Ini pengajaran untuk kita ni. Maknanya tiga ni yang kita kena fokus ni. Bukanlah kata jangan fokus LGBT. Dia dosa juga. Sama juga orang yang minum arak. Kan sama juga makan riba. Tapi fokus kita Allah kata ni. Tiga golongan ni sangat bahaya untuk kita. Mana yang lebih ramai? Okey, Kristian dengan LGBT. Mana lagi ramai? Christian. Kristian. Mana lagi kuat dia punya influence dia? Kristian. Christian lah. LGBT tu dia buat hal dia je. Kan? Tapi kita dalam masyarakat majmuk kita ni, kita selalu tak boleh nak berkata kan. Nanti dia kata kita mengata agama dia ke, kita tak berjaga-jaga dengan tiga golongan ni. Kita tak berjaga. Hindu pun kan, kamu main sensitif kan. Kita tak boleh cakap apa-apa kan. Padahal ini golongan yang Allah sensitif. sensitif kan. Tapi inilah tiga golongan yang Allah suruh berhati-hati ni. Allah kata inilah golongan yang Allah bagi amaran siap-siap untuk dia dan untuk kita supaya berhati-hati. Allah bagi tahu ni. Okay. Yahudi ni macam mana dia punya pengaruh kat kita? Yahudi ni. Kalau kita tahulah, kita cakap pasal golongan ni, kenapa dia bahaya sangat untuk kita ni? Yahudi ni, macam mana dia bahaya untuk kita? Dia suruh kita sembah Uzair, cakap dia suruh kita percaya ke Uzair tu anak Allah? Pernah dia berdakwah kat kita? Tak kan? Dia halus. Yahudi ni, apa dia buat? Tu entertainment kat TV tu. Yang Disney-nya, yang Netflix-nya, yang segala-gala-gala tu. Dia masuk dan ikut TV kita. Anak-anak kita dia ikut masuk mana? Game kan? Kita boleh ke lah tengok. Solat pun lambat. Macam tu lah. Lepas tu, apa lagi? Tu dah biasa sangat tengok entertainment kan, yang menyanyi apa semua. Kita pun lalai. Habis menyanyi-nyanyi tengok artis, kita pun telefon kawan-kawan discuss kan. Melompatlah sikit. Kenapa I tahu? Sebab kan ini semua kita punya perangai kan. Kalau tak buat sekarang, Alhamdulillah. Tapi dulu-dulu pernah buat tak? Buat kan? I bukan cakap orang kan. Cakap diri sendiri. Beli RTV. Tunjuk TV. Macam gosip kan. Lepas tu ada at one time Korea lah kan. Korea kita tak terjebak. tak terjebak. Okay. Tapi macam mana dia buat Yahudi ni? Itulah dia. Dia tak ada cakap dengan kita. Uzair anak Allah, sembahlah Uzair ke apa ke. Tak ada. Tapi dia masuk ikut mana yang dia halal. pasal ekonomi juga. Okey. Betul. Bit. Baru nak cakap. Apa? Kita, satu, hiburan dia. Game dia. Makan minum kan. Minum kopi kan. Macam-macam lah. Minum kopi dia. Dengan cereal dia. Dengan makan minum kita lah. Pergi restoran yang kita nak cuba macam-macam. Lifestyle kan. Lifestyle. Kita pun rasa hebat lah lifestyle. Sebab kita tengok dekat TV tu. Apa ni. Apa tu. Lifestyle. Lifestyle cakap apa. Cara hidup dia lah. Cara hidup dia kan. Cara hidup dia. Kita pun ikut lagi apa. Branded goods lah. Macam Bit cakap tadi kan. Dengan dia punya apa tu. Dior lah. Apa. Kita pun tergila-gila nak beli. Sebenarnya nak beli tu boleh. Tapi bila kita tergila-gila nak beli tu. Apa kita buat? Kita pun kerja keras tak? Cari duit kan. Kadang kita langgar je. Makan je riba tu sayang pula nak bagi banyak pula interestnya sampai 5,000. Baik kita beli Louis Vuitton satu kan. Betul tak? Dia jalan dia macam tu lah. Ini Allah kata bahaya. Yahudi ni bahaya. Jaga-jagalah. LGBT dia tak kacau kita pun. Okey. Kristian. Macam mana dia kacau kita? Dakwaan dia ni, Kristian ni, dia halusnya, dia baik dengan kita. Dia bagi charity kan? Bila kita dalam kesusahan, siapa datang tolong? Betul tak? Orang miskin yang tak makan, siapa bagi makan? Dia start macam tu je. Budak-budak tak ada duit belanja. Kenapa jadi macam ni? Budak-budak tak ada duit belanja, siapa bagi duit belanja? Kan? Itu Kristian punya. Menjajah dan apa?
Menyebarkan agama dia. Dia macam tu, dia buat baik kan, dia baik dengan kita. Ya, Itulah. betul. Mula-mula tak ada, dia buat baik, dia buat baik, dia buat baik dengan Hmm. kita. Lepas tu message dia love, love. Tak love, love saja. Jadi budak-budak orang tua pun lah kalau kita cepat kan. Rasa macam senangnya Kristian ni, love je. Tak ada neraka-neraka jahanam ni. Tak ada apa ni, azab-azab, amaran-amaran ni tak ada. Dia baik je, okey je. Apa ni, Tuhan sayang je kita. Tuhan sayang kita. Macam tu. Percaya je kat Nabi Isa tu, anak Tuhan. Dah kena ampun semua dosa. Itulah, dia masuk itulah. Tapi starting point dia macam mana? Dia buat baik kan? Charity Dia start Dia buat baik tu charity dia. Dia tolong bila kita susah, dia tolong. Tak ada duit, dia yang tolong. Jadi benda-benda macam ni di mana kita kita kat mana ni? Kita ni kita berjaga-jaga tu. Kalau kita nak lawan Yahudi ni, apa kita nak kena buat? Kita pun nak kena kaya lah juga kan? Ya. Barulah kita pandai. ada kuasa. Boleh tak orang Islam kaya? Boleh. Boleh tak cari Boleh. duit? Boleh. Allah kata carilah duit. Sahabat-sahabat Nabi semua kaya. Nabi je yang tak kaya. Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf, semua orang kaya-kaya. Tapi dia tak gila kejar. Allah bagi je. Sebab dia beriman tu punya kuat, dia tak kisah pun benda-benda tu. Abu Bakar tu kan, orang pergi perang, habis harta dia bagi. Allah ganti je balik. Tapi kita nak buat jadi macam tu, kaya macam tu, kita nak kaya tu, nak kena kaya cara macam tu. Bukan cara macam kita. Kerja dari pagi sampai, dari subuh sampai ke maghrib kan. Kerja, tak ada masa nak buat benda lain. Kalau kita tengok Imam Malik, Imam Malik saudagar, dia saudagar kain apa semua. Dia buka kedai dia 2 jam je. Lain pada tu dia menulis kitab dia, dia mengajar, dia apa. Tapi kaya tak? Kaya. Sebab rezeki siapa kasih? Kita. Allah. Allah bagi. Allah Allah kalau yang nak bagi, bagi. kerja sikit banyak je nak bagi, dia bagi je. Senang je. Tak ada masalah. Cerita yang satu, Ustaz I pernah cerita. Tak apalah sebab dah nak habis waktu. I malah nak masuk ayat baru. Dia kata, berkat Allah nak bagi ni, kita memang akal kita tak boleh terima. Dia kata dia selalu sahabat dia lah. Ustaz kata sahabat saya bagi tahu tu pakcik yang jual ais kacang dia. Jual ais kacang tu, itu dah 2 kali pergi Mekah dia kata. Lepas tu ada rumah, ada kereta. Lepas tu dia kata ni jual ais kacang aja, dia pun pergi. Dia pun tanyalah pakcik, pergi Mekah ni. Duk ceritalah interview pakcik ni. Dia kata tak ada ni duit dia meniaga ni lah. Duit dia jual ais kacang ni lah. Dia kata. So dia kata, berkat sungguh orang tua ni. Ingat nak beli 2 je dengan isteri. Beli 10. Hantar kat kawan. Allah nak bagi rezeki tak tu? Agaknya lah kan. Orang tengok muka dia bersih, kayaknya mula nak pergi beli 2, pergi beli 20, pergi hantar kat rumah anak yatim. Beli 10, beli. Macam tu. Allah nak bagi kan. Bukanlah nak kata Allah bagi tu jatuh dari langit. Bukan. Tapi Allah nak bagi tu, dia laku dia punya perniagaan tu senang je. Macam tu kita bukan cakap Allah nak bagi tu tiba-tiba macam tu tak bersebab, tak. Tapi sebab Allah nak bagi tu senang ya amat. Lepas tu duit tak habis-habis. I ingat Ustaz kalau dia kata duit dia tak pernah keluar duit. Makan ada je orang belanja. Tak teringin nak makan durian ada je orang hantar. Dia kata duit dia dapat tu macam tak keluar. Banyak tak duit? Banyak kan? Allah nak bagi gitu pula. Kereta tak pernah rosak. Anak pernah pandai. Tak ada yang kena bail out dari jail ke apa kan. Dapat scholarship semua. Tak keluar duit kan? Itu rezeki Allah nak bagi juga. Macam tu je. Tak susah kan? Jadi kita ni kat mana? Kita ni kenalah kaya nak lawan dengan Yahudi ni. Kita nak kena berduit lah. Tapi berduit cara dengan sahabat-sahabat style lah. Yang Kristian ni. Macam mana kita nak lawan dia? Kita berduit barulah kita boleh buat ni semua ni. Charity ni. Banyak-banyak berbaik kan? Buat baik kan? Orang susah apa semua ni. Jadi sekarang pengajaran untuk kita ni. Ini bahaya untuk kita Allah bagi ni. 3 golongan ni Allah bagi amaran khusus untuk dia. Dan kita kena mikir, kenapa Allah khususkan 3 golongan ni? 3 golongan ni cerita dalam Quran. Kenapa? Sebab 3 golongan ni yang paling bahaya untuk orang-orang yang beriman. Kalau dia bahaya, kita kena lawanlah dia. Kita kena berhati-hati dengan dia. Kita kena jaga diri kita. Jadi kita kena tanya diri kita, macam mana nak jaga-jaga ni? Apa kita nak kena buat ni? Kalau kita tak buat apa-apa, betul tak? Kita okey je pergi masjid ulang-alik kan? Tak ada apa. Tapi tujuan hidup kita dia bukan itu je lah kan. Nak jaga
apa ni? Masyarakat Islam. Okey. Yang ketiga, musyrikin. Mekah tak ada lah kan? Musyrikin Mekah dah tak ada dah. Tapi ada tak pagan ni lagi ni? Sembah-sembah berhala ni. Ada. Tapi dia tak suruhlah kita sembah berhala. Kita ni kalau musyrikin ni yang mensyirikkan Allah ni paling bahaya dekat kita kalau kita nak bawa ke hari ni lah. Kita syirikkan Allah dengan apa? Bukan berhala. Dengan apa? Agak-agak lah. Kita Macam fikir. mungkin kita penting harta, sayang harta lagi. Tu dia. Syirik kita ni, kita menduakan Allah ni sebab kita rasa harta ke, duit ke, status ke. Ada orang dia kerja untuk status. Ada orang dia hidup dia tu dia fokuskan nak cari duit. Ada orang nak cari reta kan, macam-macam lah. Tapi ada tak? Kita terjebak ke tak terjebak? Sebab bila kita bersekutukan Allah ni, maknanya fokus kita tak satu kan? Kan pada Allah. Ini orang yang dapat bahaya ni. Kita tak cakap lah Allah ada anak kan? Tapi kalau kaum musyrikin kita bawa zaman kita ni lah. Kaum musyrikin ni, kita tak ikutlah Hindu, tapi ada lah orang Islam masuk Hindu. Ada tak? Ada kan? Ada. Ada. Ada yang dia tak masuk Hindu, tapi dia rasa lebih senang bila tak ada Tuhan, dia kata. Sebab senang hidup dia. Tak payah nak ikut undang-undang mana-mana. Dia tak? Betul. Inilah dia bahaya-bahaya untuk kita ni. Mungkin kita tak, tapi kita ada cucu kan? I tak ada lah. Belum Kan? lagi. Sekarang umur-umur kita kan, dah bercucu kan? Cucu, tapi anak-anak kita. Bahaya-bahaya semua ni. Sebab lifestyle Yahudi ni dah lama kan? Dah serap ke kita kan? Lifestyle kan? Jadi Yahudi tu Allah. bukan lifestyle dia. Dia pandai tau. Dia orang cerdik pandai. Macam kalau dalam bidang computer security ni, Yahudi lah yang paling pandai. Macam Yalah. mana? Jadi macam nak beat mereka tu memang kita kena educate kita punya anak-anak kita. Kena bagi semangat supaya kena jadi pandai. Betul. Kalau nak lawan dia pun. Dan Yahudi ni, dia memang ikut kitab dia. Talmud tu. Dia memang percaya ni, akhir zaman nanti macam kena musnahkan. Nanti, dia tahu tu Yahudi akan dimusnahkan kan. Dan kena bunuh. Apa semua nanti tu. Dia akan tengok tu, dia punya prophecies tu. Dia nak bagi jangan jadi. Bacalah Talmud, very interesting. Okey, habis. Allah, sorry, dah terlebih masa. Okey, tak apa. So, summary. Sekarang ayat keempat kita buat ni cakap pasal ba'san syadidan tadi tu. Ayat 2 tu Allah baru nak cerita dekat sini. Sebab ayat 2 tu bagi tahu berita baik tu untuk siapa. Ayat 3 tu berita baik tu dapat untuk selama-lamanya. Habis ayat 3 tu. Lepas tu Allah sambung ayat 4 ni nak cerita siapa yang ba'san syadidan tu khusus untuk siapa. Untuk ni. Orang-orang yang kata Allah ada anak. Dan siapa yang kata Allah ada anak dalam Quran disebut. Cerita tadi kan, jangan beritahu ayat apa disebut. Siapa golongan yang kata Allah ada anak. Dan orang yang, ketiga golongan ni lah yang kita kena berjaga-jaga sebab bila dikhususkan tu maknanya penting. Bila dikhususkan maknanya itulah yang paling bahaya untuk kita. Jadi kita kena semaklah diri kita nak menahan daripada bahaya tiga golongan ya. Okey, next week kita sambung ayat 5 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik semoga Allah, yang tidak baik kelemahan saya. Minta maaf yang banyak ya. Okay.